Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sidang jemaah yang Allah rahmati sekalian, syukur kepada Allah pagi yang penuh barakah ini, penghulu bagi segala hari. Allah temukan kita sekali lagi. Kita akan membaca ayat yang keempat, 5 dan ke-6, yang mana ayat-ayat yang kita akan baca pada pagi ini adalah ayat yang Allah menjanjikan balasan kepada 5 sikap yang ada pada mana-mana manusia, iaitu yang pertama, yang banyak melakukan khumazah, yang kedua lumazah, yang ketiga yang banyak mengumpulkan dan membilang-bilang hartanya sehingga lupa untuk menunaikan kewajipan, dan yang kelima adalah yang menyangka bahawa dia tidak akan mati, dia menyangka dia akan kekal hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan amaran, memberikan ancaman. Kita baca ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Okay, kalla di sini diterjemahkan tidak sama sekali. Okay, ini adalah penafian daripada sangkaan yang menyangka dengan harta yang dimiliki itu dia kekal hidup di dunia. Maka sangkaan itu telah dibantah oleh Allah. Allah mengatakan kalla, tidak sama sekali. Dalam masa yang sama, kalla ini juga boleh digunakan untuk memberikan amaran supaya berhenti daripada membuat sangkaan yang salah. Maka Allah mengatakan la yumbadhanna, sesungguhnya dia akan dihumbankan fil hutamah, ke dalam al-hutamah. Al-Hutamah adalah salah satu daripada nama neraka. Okey, mari kita kupas sedikit apa makna la yumbadhanna daripada perkataan nun nabadha, nabadhan. An-nabadhu, apa maksud dia? Dalam kitab Al-Mufradat, ini adalah kamus bagi menerangkan sesuatu istilah yang Al-Quran gunakan. Okay, kitab ni dah ada terjemahan 3 jilid. Yang mengarang tu adalah Al-Gharib Al-Asfahani. Jadi beliau mengatakan perkataan an-nabadhu daripada la yumbadhan tadi tu Allah gunakan dalam arti mencampakkan sesuatu kerana ia tidak digunakan. Jadi kalau kita buang sampah, kita buang sesuatu yang kita campak dia, dah tak nak guna dah, maka ia dikaitkan dengan kalimah an-nabadhu. Jadi ayat yang keempat tadi, siapa yang Allah akan campakkan dalam api neraka al-Hutamah? Jawapannya adalah manusia. Siapa manusia tu? Kena tengok ayat yang sebelum tu, yang ada 5 sikap buruk yang ada pada manusia itu. Nanti Allah Ta'ala akan campak dia dalam neraka al-Hutamah. Tak berguna manusia seperti ini. Itu yang kita perlukan kepada ulasan yang lebih lanjut. Sebab kalau kita baca ayat sahaja diterjemahkan dia akan dihumbankan. Tapi kenapa dia dihumbankan? Kerana dia adalah manusia yang tidak berguna semasa Allah berikan dia kesempatan hidup. Okey, ayat yang kelima,
Kita sambung lagi, apa itu neraka hutamah? Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka, dan tahukah engkau mal hutamah? Apakah itu al-hutamah? Okey. Kenapa Allah bertanya? Maka kata para ulama tafsir, okey, kalimah ma adraka adalah ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sangat sukar diketahui hakikatnya. Maknanya Allah Ta'ala ni saja yang mengetahui hakikat al-khutamah tu. Tapi kenapa dia tanya? Kerana dia, yang Allah tanya tu untuk memberikan kita gambaran betapa besarnya, betapa hebatnya ya Allah tanya tu. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan, kalimah tanya iaitu wama adraka, dalam ayat yang kelima tadi tujuannya adalah untuk tafkhim, membesar-besarkan, dan juga untuk tahwil, menakut-nakutkan dengan neraka Jahannam. Apabila Allah membesarkan sesuatu, maka dalam kes ini Allah juga nak menakut-nakutkan kita dengan yang Allah besarkan itu. Dia sama macam ayat kita dah belajar suratul Qari'ah kan? Allah bertanya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Sama je konsep dia. Cuma dekat Al-Qari'ah Allah merujuk kepada Qari'ah, iaitu hari kiamat. Tapi dekat sini dirujuk kepada azab yang ada di hari kiamat, iaitu al-hutamah. Okey. Untuk lebih mendapatkan penghayatan, maka kita kena kupas apa itu al-hutamah sebenarnya. Neraka lah. Tapi sifat neraka itu, maka para ulama memberi ulasan perkataan al-hutamah. Kata Al-Gharib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat adalah bermakna menghancurkan sesuatu. Dalam tafsir Al-Misbah memberi ulasan lanjut, Al-Hutamah berasal daripada kalimah hatama yang bererti hancur. Jadi apabila Allah gunakan perkataan Al-Hutamah, dapat diartikan sebagai yang amat menghancurkan dan membinasakan. Maknanya neraka Al-Hutamah tu, siapa yang masuk di dalamnya, dia akan jadi hancur, dia akan menjadi binasa. Dahlah Allah campak dia seperti apa? Seperti makhluk yang tak berguna, dibuang campak masuk dalam hutamah. Masuk dalam hutamah pula hancur orang ni, tidak ada tinggal sisa dia. Allah hidupkan balik, hancurkan lagi. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah mengulas Al-Khutamah adalah neraka Jahannam lah. Salah satu namanya adalah, nama neraka adalah Khutamah. Allah namakan seperti itu kerana dia menghancurkan semua benda yang dilemparkan ke dalamnya. Okay. Kenapa dalam surah ini Allah memilih neraka tu namanya Khutamah? Apa kesesuaian dengan balasan? Kita tahu kan, balasan akan diberikan bersesuaian dengan perbuatan. Waktu kita belajar dulu neraka Lahab, neraka yang merah menyala dalam surah Al-Masad, nak dikaitkan dengan muka Abu Lahab. Tapi kenapa Allah meletakkan Al-Khutamah dalam cerita ini? Okey, antara jawapan dia adalah
Ingatkan ayat sebelum ni, ada orang menyangka dia kekal, dia tak mati, dia tak bersedia untuk mati. So yang kekal itu apabila masuk dalam neraka, dia kekal tak? Dia tak kekal, dia akan binasa. Okay. Kemudian ayat yang ke-6 ni last sekalilah. Okey, Allah nak bagi tahu dahsyatnya neraka Hutamah tu. Allah mengatakan narullahil muqadah. Okey, Allah menerangkan neraka Hutamah tu adalah nar, ialah api Allah yang dinyalakan. Kenapa sampai perlu kata Al-Hutamah tu adalah neraka Allah? Sebab kita semua tahu Allah ni pemilik, penguasa hari kiamat. Neraka tu dia yang cipta. Tapi kenapa sampai perlu cakap juga api tu api Allah? Dalam Tafsir Al-Munir memberikan penerangan, kenapa diletakkan kalimah Allah selepas api itu? Tujuannya adalah untuk at-tafkhim, membesarkan api neraka itu. Maknanya Tuhan nak kata api itu sangat berbeza. Api itu berbeza dengan api-api yang lain. Kenapa? Kerana Allah mengkaitkan api itu dengan nama dia. Maknanya api Al-Hutamah tu adalah api yang berbeza dengan api-api yang lain, sehingga diletakkan namanya. Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan dinisbahkan api itu kepada Allah dapat memberi kesan kepada kita, ia bukan api yang biasa-biasa, tapi ialah api yang diciptakan oleh Allah khusus untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Kita tahu tujuan dia siapa? Pada manusia yang ada pada 5 perbuatan itu. Dan yang terakhir, terakhir lah, boleh lagi sikit ke channel tuan-puan? Baru 12 minit 40 saat ni, tapi kita akan habis awal juga insya-Allah, tak sampai 20 minit. Okay. Yang terakhir ayat nombor 7 lah. Allah nak terangkan lagi dia punya panas api tu Allah ciptakan khusus. Api itu Allah Ta'ala kata allati tattali'u 'alal afidah. Allati, yang ini memperincikan api yang telah Allah nyalakan tadi, yang tattali'u 'ala, sampai ke atas al-afidah, iaitu hati. Maknanya api tu dia punya panas sampai rasa panasnya ke dalam jantung hati. Kenapa sebut ke jantung hati dia punya panas dia? Dalam Tafsir Al-Jalalain, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan penderitaan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain yang terbakar. Maksudnya sampai ke hati itu menunjukkan apa? Sangat panas api itu, derita sangat hati itu berbanding dengan anggota yang lain. Dan ada sebab lain sebenarnya juga. Kenapa perlu sebut api bakar sampai ke jantung hati? Dalam Tafsir Misbah mengatakan hati adalah organ tubuh yang paling merasakan sakit. Sebab apa? Kerana dekat hati itu simpan macam-macam benda-benda yang menyimpang. Ada niat yang buruk, ada akhlak yang tercela, merendahkan manusia dan sebagainya. Okey. Ingat tak ayat pertama? Dosa apa yang manusia itu buat? Dia telah memburuk-burukkan, mencela, mengkeji manusia, menyebabkan manusia yang dikeji tu rasa apa? Kalau tuan-tuan lah, orang kutuk tuan-tuan puan, orang maki tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan rasa apa? Rasa suka ke hati kita rasa, aduh geramnya aku, geramnya. Maka hati yang geram itu, hati yang telah disakiti itu,
maruah ni dia tak sama dengan bab lain. Kan? Kalau orang jatuhkan maruah kita, cerita pasal kita dan sebagainya, maka hati yang telah disakiti ini, maka Allah akan balas kembali kepada siapa-siapa yang menyakiti hati-hati manusia. Itu yang sampai Allah Ta'ala kata apa? Hati itu, di api itu bakar sampai ke hati, jantung hati. Kerana Allah nak kaitkan kau dekat dunia dulu sering kali menyakiti hati manusia dengan kau buruk-burukkan dia, depan kau belakang kau kata dia, depan kau kata dia. Engkau waktu itu tak fikir dah apa perasaan orang. Maka apabila Allah masukkan ke dalam neraka utama, Allah bagi dia rasa balik macam mana betapa sakitnya hati itu. Tapi sakitnya hati orang itu dimasuk dalam neraka, merasa kepanasan. Nampak tak perkaitan dia? Dan apa lagi Allah nak balas kepada orang yang kaya, yang ingat ayat nombor apa tu? Ayat yang nombor apa? Nombor 2 kan? Yang dia kumpul, dia selalu bilang tu apa balasan dia. Nanti kita akan baca ayat nombor 8 dan 9 minggu hadapan. Jadi kena ikuti perbincangan minggu hadapan. Moga-moga dapat sesuatu manfaat, menambah kefahaman. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah daripada memiliki 5 sifat buruk yang Allah telah pun memberi teguran kepada kita dalam suratul Humazah. Semoga Allah jauhkan kita daripada neraka al-Hutamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi